Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. 弟兄姐妹，我们一起来祷告。 Kami bersyukur Bapa, kesempatan hari ini kami boleh beribadah kembali. 天父，感谢你早上给我们机会，可以再一次来敬拜你。 Kami percaya ya Bapa, kami datang karena Tuhan memanggil kami dan menggerakkan kami. 我们相信是你的灵感动我们，带领我们。 Dan sebagai orang percaya, kami juga punya kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan. 身为你的儿女，我们也有悟性，我们必须来亲近敬拜你。 Tanamkanlah itu dalam diri kami ya Bapa, 求你自己坚定我们， sehingga kami boleh setia beribadah kepada 让我们 Tuhan. 可以忠心的敬拜你。 Kami ingin merenungkan firman-Mu, 我们要学习你的话， karena inilah bagian yang terpenting dalam ibadah kami. 因为这是在敬拜中最重要的。 Supaya kami dilengkapi dengan pemahaman yang benar. 让我们有真理的装备。 Kiranya Bapa Engkau sertai kedua 求 hamba-Mu, 你与你两位仆人同在， sertai juga seluruh umat-Mu, 也与每一位信徒们同 supaya 在。 kami disatukan dalam kebenaran 让我们 firman-Mu. 在你的真理里面合一。 Dengar doa kami Bapa, 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari Markus pasal 10. 我们有一种思想，马可福音第10章 Ayat 13 sampai ayat 16. 13节到16节。 Markus 10 ayat 13 sampai 16. 马可福音第10章13节到16节。 Bahasa Mandarin membacakan dulu, kemudian dalam bahasa Indonesia. 我们先用中文来读一遍，以后用印尼文重复。马可福音第10章13节到16节，耶稣为小孩祝福。有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。”于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. 我们已经读了上帝的话，凡遵行他话语的人有福了。 Saudara, tema kita adalah menghargai anak-anak. 今天的讲题是尊重小孩。 Saudara, ayat ini, nats ini sering dipakai oleh gereja-gereja yang tidak menerima baptisan anak. 有很多教会引用这个经文来反对这个儿童施洗。 Mereka beralasan anak kecil kan belum bisa percaya Tuhan. 他们认为小孩子不能明白上帝的话， Sehingga anak kecil tidak bisa dibaptiskan. 所以呢，小孩子呢不要接受这个洗礼。 Tapi saudara, mereka bingung. Kalau sekolah minggu ada, lalu keluarga Kristen ada anak-anak, anak-anaknya mau digimanakan? 那他们也一个烦恼呢，因为
教会主日学，那么基督徒家庭与孩子们应该怎样去带领他们呢？ Mereka bingung bagaimana anak-anak ini kalau gereja lain yang Protestan itu ada baptisan anak. 有一些的教会，他们有这个孩子的这个受洗， Kalau mereka tidak terima baptisan anak, anak-anak mau diapain? 若是他们不能接受儿童的受洗，那我们应该怎么办呢？ Maka saudara mereka mengambil ayat ini, nats ini, Yesus memberkati anak-anak, lalu kemudian membuat satu aturan, yaitu ibadah penyerahan anak. 所以他们就借用这一段经文，给孩子们行奉献礼， Ya, penyerahan anak. 就是把小孩子奉献给上 Nah, 帝。 alasannya pakai ayat-ayat ini. 他们就用这一段经文成为他们的根据。 Sepertinya ada orang-orang tua mau menyerahkan anaknya kepada Yesus. 说明有家长们愿意把孩子们奉献给耶稣， Lalu murid-murid memarahi mereka. 那么门徒们责备他们， Lalu Yesus memarahi 那 murid-murid. 耶稣就向门徒们恼怒， Biarkan anak-anak itu 让小 datang. 孩子到我这里来。 Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangan atas mereka, 主耶 memberkati 稣就抱 mereka. 住这些小孩子们，按手给他们祝福。 Saudara, kalau mengerti konteks ini dengan baik, 若是我们明白这段经文的背景， saudara, mereka telah memaksakan ayat ini seolah-olah seperti penyerahan anak. 那么他们就强硬的引用这段经文，成为奉献小孩子的根据。 Kalau mau melihat konteksnya, saudara, ini bukan ibadah penyerahan anak. 那若是我们看这个经文呢，这不是奉献孩子的这个礼仪。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi konteksnya itu tidak demikian. 那么我们知道这个经文的背景不是这样。 Nats ini tidak mengajarkan upacara penyerahan anak. 这一段经文没有教导我们有奉献小孩子， Karena memang tidak ada upacara. 因为本来就没有这个礼仪。 Saudara kalau membaca Injil dengan baik, 若是我们好好的读福音书， Tuhan Yesus pada waktu usia 8 hari, 耶稣在80天出生8天的时候， dia dibawa ke bait Allah 那么父把他带到圣殿里面， untuk disunat. 那是行这个礼， Jelas itu upacara sunat. 那是个礼。 Kemudian Tuhan Yesus usia 12 tahun dibawa ke bait Allah, dibawa ke Yerusalem pada waktu Paskah. 那么主耶稣12岁的时候，在逾越节被带到耶路撒冷， Dan disitulah Yesus tanda petik diberikan upacara menjadi anak Taurat. 那么在那个时候呢，行了这个律法之子的一个仪式。 Jadi konteksnya sangat jelas sekali. 那么这个内容的根据很清楚， Seperti halnya kisah Rasul pasal 2. 就好像《使徒行传》第2章， Pada waktu itu hari 那 Pentakosta, 是五旬节， maka banyak orang datang ke 有 Yerusalem. 很多人来到耶路撒冷， Lalu murid-murid berkumpul di satu ruangan. 那门徒们聚集在一个地方， Dan akhirnya saudara, Roh Kudus turun ke atas murid-murid 那么 Tuhan. 圣灵降临在他们身上。 Semua ayat-ayat yang tadi saya katakan, 那刚才我所提到的这些经文， konteksnya jelas, ada upacara. 那么关系很清楚，有这个礼仪。 Tapi untuk ayat ini 那么刚才我们所读的马可福音， tidak ada konteksnya. 完全没有这个礼仪的根 Jadi 基。 kenapa gereja-gereja yang tidak mengakui baptisan anak tiba-tiba memasukkan ini sebagai upacara 那为什 penyerahan 么呢 anak? 不能接受儿童受洗的教会使用这段经文呢？ Jelas mereka memaksakan pikiran mereka kepada ayat firman Tuhan. 他们是勉强用自己的思想带进神的话语里面。 Saudara, kita harus hati-hati. 那我们必须要谨慎， Kita tidak boleh memasukkan pengertian kita ke dalam Alkitab. 我们不可以用自己的意念
放进上帝的话里面。 Padahal Alkitab sendiri punya arti. 那么圣经有它自己的意思， Itulah yang harus digali. 那我们必须去挖掘它， Sehingga kita diajar arti ayat Alkitab. 让我们可以明白圣经的真正意义。 Jangan sampai kita memasukkan arti kita masuk ke dalam Alkitab. 而不是勉强把我们的思想放进神的 Akhirnya 话里面。 kita bukannya belajar Alkitab, 不是我们学习神的话， tapi kita memberikan arti sendiri kepada Alkitab. 那是我们用自己的意念来解释神的话。 Hal ini sangat ditentang oleh Tuhan. 那这是上帝所反对的， Seperti ahli Taurat orang Farisi. 就好像法利赛人一样， Mereka memaksakan pengertian mereka ke dalam Alkitab. 他们把自己的意念勉强放进这个神的话里 Karena 面， itu Tuhan mencela mereka. 所以主责备他们。 Jadi saudara, di sini bukan upacara penyerahan anak, 这里不是奉献孩子的饮食， tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan melihat cara Tuhan memandang anak-anak. 在这里我们要学习主怎样看待小孩子， Dan bagaimana Tuhan melihat hati anak-anak. 主怎么样看待小孩子的意念， Inilah yang harus kita pelajari bersama-sama. 这是我们一起学习的。 Inilah yang harus kita gali keluar dari ayat Alkitab itu. Oh, ini pengertiannya. 让我们明白挖掘圣经的正义。 Saudara, kalau kita memasukkan pengertian kita ke Alkitab, 若是我们勉强自己的思想到圣经里面， itu namanya kita tidak menghormati Alkitab adalah firman Tuhan. 那就说明我们不尊重圣经是上帝的话。 Tapi kita akhirnya memaksa Alkitab untuk sesuai dengan keinginan 但是 kita. 我们要勉强神的话，随从我们的意念。 Itu sering terjadi pada gereja-gereja tertentu. 很多教会他们常常这样做。 Mari kita lihat apa yang bagaimana Tuhan melihat anak-anak kecil. 让我们来看主怎样看待这个小孩子， Bagaimana Tuhan menghargai anak-anak. 主怎样尊重这个小孩子。 Yang pertama, 同样， Tuhan melihat bahwa anak-anak itu membutuhkan anugerah Tuhan. 主看到这些小孩子们需要上帝的恩典， Karena itulah Tuhan katakan hanya mereka yang seperti inilah yang bisa yang menerima kerajaan Allah. 所以主耶稣说，像是小孩子们一样，才能够承受天国。 Saudara, kesibukan pelayanan Yesus. 主耶稣在忙碌的服事当中， Kita bersyukur tiba-tiba di dalam peristiwa kesibukan itu ada peristiwa anak-anak mau dihadirkan ke hadapan Yesus. 我们要感谢上帝，在耶稣的忙碌当中，有人带着小孩子来到他面前。 Dan Injil mencatat kejadian yang sangat unik sekali. 那么这个福音书记载这个特别的事情， Mengapa? 为什么呢？ Oleh karena saudara, orang-orang Yahudi, budaya Yahudi kurang menghargai anak-anak. 因为犹太人的文化，他们是不尊重小孩子的， Termasuk wanita. 也包括这个妇女。 Kan itulah saudara, Injil tiba-tiba mencatat anak-anak dibawa kepada Yesus dan Yesus menerimanya. 那么福音书插进这一段事迹，那主耶稣接待他们。 Dan ada beberapa kali saudara, Tuhan Yesus juga menyembuhkan anak-anak 那 kecil. 么有几次，主耶稣也医治小孩子的疾病。 Orang tua yang punya anaknya sakit, ada yang mati, ada yang kerasukan setan, dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. 有许多家长带着生病的孩子，或者被鬼附的，甚至死了的孩子带到耶稣面前， Seolah-olah mau menyatakan bahwa inilah sikap Yesus terhadap anak-anak. 那么在那里暗示我们主耶稣对待孩子的态度。 Yesus sangat menghargai anak-anak. 主耶稣非常尊重小孩子，
Karena itulah Yesus menyambut kedatangan anak-anak itu. 所以呢，主耶稣欢迎小孩子来到， Karena anak-anak juga butuh anugerah. 因为小孩子也需要恩典。 Alkitab menyatakan bahwa sejak dari kecil kandungan ibu kita sudah berdosa. 那么圣经记载，我们在母亲的胎儿里面已经有罪了。 Bahkan Mazmur mengatakan, sejak dalam kandungan ibuku aku telah berdosa. 诗篇里面，诗人说，在母腹里面，我们都已经有罪了。 Dan aku dilahirkan dalam keadaan berdosa. 那么我们是在罪中被生出来的。 Jadi anak-anak kecil pun adalah orang berdosa. 小孩子也是罪人， Sehingga mereka membutuhkan anugerah 他们 Tuhan. 需要上帝的恩典。 Karena itulah saudara, memasuki kerajaan Allah adalah karya Allah sepenuhnya. 所以进入上帝的国是上帝完全的作为， Itulah yang namanya anugerah. 这就是恩典。 Namanya anugerah saudara, tidak ada 1% pun bagian dari manusia. 所谓恩典，没有丝毫我们人的部分， Tidak ada satu andil pun dari usaha manusia. 没有任何我们人的作为， Termasuk anak-anak kecil. 也包括小孩子一样。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Sebab itu John Calvin mengatakan demikian. 教尔文说， Orang digerakkan oleh panggilan suci 人被圣洁的呼召所感动， dari Roh Kudus 这是圣灵的作为， untuk menerima Yesus 来 Kristus. 接受耶稣基督， Termasuk anak-anak kecil. 也包括小孩子。 Inilah saudara mengapa Protestan, mengapa gereja Reform, mengapa gereja Protestan termasuk gereja kita menerima baptisan anak. 这是我们基督教或者更正教会接受耶稣这个孩子这个洗礼的这个根基。 Melaksanakan sakramen baptisan anak. 我们给小孩子行这个受洗， Karena kita percaya bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan. 因为我们相信救恩是神的恩典， Bukan usaha manusia. 不是人的作为， Bukan seolah-olah manusia punya usaha sedikit 或者是说我们人有一点的这个行为。 yang banyak anugerah Tuhan, yang sedikit usaha 那 manusia. 么上帝的恩典是多的，那我们的作为是一点点， Ini pun salah. 这是错误的概念。 Namanya anugerah Tuhan berarti 100% itu dari Tuhan. 所谓恩典，这100%是从上帝那里来的。 Mari kita lihat satu gambar. 那我们来看一个图画。 Ya. Gambar ini saya masukkan ke dalam Instagram saya. 我把这个图画放到我的网络上， Karena gambar ini sangat bagus sekali maknanya. 因为很有意义。 Ya. Saudara, gambar ini memberikan satu pemahaman yang bagus sekali buat kita. 这个图画给我们有很好的概念。 Sebutir telur, 这一粒鸡蛋， jikalau pecah karena dari luar, 若是因为从外面而来的破裂， maka kehidupan itu berakhir. 那么它的生命就结束了。 Saudara punya telur, 你们有一粒蛋， dipecah dari luar, 从外面把它打破， maka jadilah telur dadar. 那么我们可以成为一个简单， Maka jadilah telur orak-arik, 我们可以煮它成为一个饲料， maka kehidupan berakhir. 那么这个生命就结束了。 Tetapi jikalau telur itu pecah dari dalam,
但是若是这一个蛋是从里面被弄破， pecah dari dalam, 是从里面被破， maka kehidupan itu dimulai. 那么生命就开始。 Hal-hal besar selalu dimulai dari dalam. 那么很多事情是从里面发生的， Itulah cara Tuhan berkarya. 这是上帝的作为。 Kalau tidak ada anugerah Tuhan, 若没有上帝的恩典， kalau tidak ada anugerah Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, 若是没有上帝的恩典在我们心中做工， kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. 我们实在不能做什么。 Tuhan Yesus sudah katakan 那 itu. 主耶稣已经说过了， Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat 在 apa-apa. 我以外你不能做什么。 Itu kalau saudara memaksakan seorang anak, 若是你勉强一个小孩子， anak dipaksa terus, 我们叫勉强强迫这个小孩子， tanpa ada kesadaran yang langsung dari anak, 若是没有从他心里面自己的觉悟， tidak akan jadi apa-apa. 他根本就成不了。 Tapi kalau anak itu akhirnya sadar dari dalam dirinya, 若是小孩子从他心里面自己醒悟， maka saudara, anak itu akhirnya akan apa? Akan belajar sendiri. 那么这个孩子们会自己学习。 Saya ingat dulu ingin anak saya bisa berbahasa Mandarin. 过去呢，我勉强我的孩子能够懂得中文， Dipaksa-paksa nggak bisa. 我就勉强他也不会， Dikasih buku juga nggak belajar. 给他书本他也不学。 Tapi ketika dia sadar sendiri, 当他醒悟了的时候， dia belajar sendiri. 他自己学习， Dia belajar sendiri. 他自己学习， Dan dia akhirnya bisa sendiri. 以后他能够。 Saudara, begitu pula orang mau mengikut Tuhan. 同样的，一个人要跟随主， Saudara paksa-paksa. 你勉强他， Saudara datangi. 你来探访他， Paksa dia. 勉强他， Kalau itu bukan dari dirinya sendiri. 若不是出于他本身， Tidak ada anugerah Tuhan yang menggerakkannya. 没有上帝的恩典来感动他， Tapi hanya karena nggak enak sama pendeta. 那是因为对牧师不好意思， Nggak enak sama kita. 跟我们不好意思， Maka dia tidak akan tahan lama. 那么他就不会持久。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah anak-anak membutuhkan 所 anugerah. 以小孩子需要上帝的恩典。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐 So 妹， itulah kita butuh doa di hadapan Tuhan. 所以我们必须在上帝面前祷 Terus 告， berdoa di hadapan Tuhan. 不住的祷告。 Yang kedua, 第二样， anak itu membutuhkan bimbingan. 小孩子需要有人引导。 Saudara, bukan kebetulan kalau anak-anak itu dihadirkan di hadapan Yesus. 那么众人把把小孩子带到耶稣面前，不是偶然的事。 Mengapa? 为什么呢？ Oleh karena di dalam ayat sebelumnya, Yesus membicarakan perceraian. 因为前一段经文，耶稣谈论关于这个离婚的事。 Kebetulan, bukan kebetulan, saudara, waktu itu orang-orang sedang berbicara, orang boleh bercerai tidak. 因为前面呢讲论到可以不可以离婚， Saudara, tidak kebetulan kalau setelah bicara perceraian, lalu anak-anak dihadirkan ke hadapan Yesus. 谈论关于离婚的事以后，有人把小孩子带到耶稣面前，这不是偶然的。 Tidakkah kita tahu, saudara, 那我们知道， anak-anak sering menjadi korban dari perceraian. 很多小孩子成为离婚的牺牲品， Anak-anak sering diabaikan dari kasus-kasus perceraian. 很多在离婚的事情上忽略了小孩子。 Dan orang tua yang mau bercerai tidak pernah memikirkan bagaimana anaknya. 那些要离婚的父母根本就没有想到小孩子的结果。 Orang tua yang mau bercerai biasanya hanya memikirkan kepentingan dirinya 那些 sendiri. 要离婚的父母只想到自己的好处。 Saudara, walaupun saya katakan tidak semua memang. 虽然我说这不是所有的这样， Tetapi saudara tahukah, anak-anak akan bingung.
那么你们知道吗？小孩子会彷徨， Dia akan ikut papanya atau ikut 他 mamanya. 要跟随爸爸呢，还是跟随妈妈？ Walaupun memang saudara mungkin bisa ngomong, oh kalau masih kecil di bawah 17 tahun kan bisa ikut mamanya. 或者你们说他们还小，可以跟随妈妈？ Tapi papanya nggak mau kalah. Mamanya kan nggak bisa cari uang, papanya yang cari uang, ya saya yang perhatikan. 那么做父亲的也不敢示弱，他说妈妈不能找钱，那么必须跟随爸爸。 Nanti kalau anaknya sudah besar baru bisa pilih mau ikut mama atau ikut papa. 等小孩子长大了以后，他自己选择要跟随妈妈或者跟随爸爸。 Kalau misalnya anaknya bisa memilih ikut mama atau papa, 若是小孩子长大以后能够自己选择跟随妈妈或者是爸爸， pasti orang tua yang dipilih bangga. Tuh lihat anaknya pilih aku kan. 那么做被选中的爸爸或者妈妈感觉到自豪。 Tapi sebetulnya anaknya bingung. 其实呢，做孩子呢，他们也很彷徨的， Dia harus memilih 他要选择 salah satu. 其中之一。 Kenapa dia tidak bisa memilih dua-duanya? 为什么他不能选两个呢？ Kan kalau bisa pilih dua-duanya kan akur balik kan. 若是能够两个都选择，他们就会和好。 Sekali lagi, anak-anak sering menjadi korban dari keegoisan orang tua yang mau bercerai. 我们常常看到这个孩子成为父母亲要离婚，是他们自私的牺牲品。 Saudara, anak-anak itu sangat tergantung kepada orang tua. 那么小孩子呢，他们非常跟随这个父母。 Karena itulah mengapa di dalam perintah Tuhan, Ulangan pasal yang ke-6, 所以呢，在《生命记》第6章里面， Israel dengarlah, 以色列你要听， Shema Israel. 这是上帝的诫命。 Kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. 你要爱上帝， Kemudian didiklah anakmu dengan takut akan Tuhan. 以后你要教导你的孩子敬畏上帝， Didiklah anak-anakmu dengan hukum-hukum Tuhan. 以上帝的律法教导孩子们。 Jadi saudara, anak itu butuh bimbingan. 这个小孩子需要人家来引导， Bimbingan baik dari papanya maupun dari 无 mamanya. 论是爸爸或者妈妈的引导， Dengan papa dan mama itu jadi komplit. 那么他们就得做完全的教导。 Memang saudara kita tidak bisa menjadi idealis ya. 当然我们不是完全人， Tapi yang jelas orang tua baik papa dan mama harus mendidik anaknya dengan baik. 身为父母亲必须好好的引导孩子们， Supaya apa? Anaknya betul-betul bisa dididik dan nanti mereka bisa menjadi orang yang menghargai semua orang. 让这小孩子长大以后也懂得怎样来尊重别人。 Suatu hari ada seorang ibu muda mendekati seorang filsuf besar. 有一个妇女，她亲近一个哲学家， Filsuf itu bernama Aristoteles. 这个哲学家是亚里士多德。 Biasa saudara, Aristoteles itu waktu itu terkenal dan banyak orang mau belajar dari dia. 他是很出名的哲学家，有很多人要向他学习。 Lalu ibu muda ini bertanya, 那这个母亲的问他， kapan seharusnya aku mulai mendidik anakku? 我应该什么时候开始教导我的孩子？ Aristoteles bertanya, 那么这个哲学家就反问他： berapa usia anakmu sekarang? 那你的孩子现在几岁呢？ Ibu itu menjawab, 5 tahun. 那么这母亲的回答现在已经5岁了。 Aristoteles kaget. 那么亚里士多德他很吃惊， Cepat pulang. 赶紧回家去， Cepat pulang. 赶紧回家去， Kau sudah terlambat 5 tahun. 你已经迟了5年。 Itulah mengapa saudara pendidikan menyadari bahwa anak-anak di bawah 5 tahun itu masih perlu dididik. Betul-betul perlu dididik dan itu 5 tahun pertama itu penting sekali.
在这里给我们看到，小孩子5岁以下的那一段时间是很重要的教育时期。 Psikologi anak juga menyadari itu. 那么心理学者也这么承认。 Mengapa saudara pemerintah kita akhirnya ada pendidikan anak usia dini, PAUD? 那为什么我们的政府它实行幼年儿童的教育？ Karena di usia yang muda inilah ditanamkan dasar-dasar segalanya untuk anak tersebut. 因为在这个幼年的时间里面，我们建立这个根基。 Aristoteles saudara sebelum Masehi sudah sadar itu. 那么亚里士多德他早就醒悟到这一点， Cepat pulang, kamu sudah terlambat 5 tahun. 赶紧回家去，你已经迟了5年。 Saudara ini kasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Kita berpikir anak kecil itu lucu. 那我们看小孩子很可爱， Kita berpikir anak kecil itu seolah seperti 我 mainan. 们看小孩子好像玩具一样。 Kita ngelihat anak kecil itu rasanya enak, senang, seger. 因为我们看这个小孩子是怎样的可爱， Orang tua jadi nggak stres. 那么做父母的就不会有压力。 Saudara, seringkali kita tidak memiliki kesadaran bahwa di usia dini itulah perlu ditanamkan hal-hal yang paling penting 那 untuk 我们没 anak-anak. 有醒悟到，在这个幼年里面，我们应当栽培那个最重要的根基。 Disitulah kita mulai walaupun dia belum bisa bicara, yuk kita berdoa. 虽然他不能说话， Di 我们教导怎样祷告。 Disitulah mulai ditanamkan ajaran mengenai syukur kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan. 那从那个时候就开始让他认识怎样向上帝感恩。 Saudara, sebetulnya di dalam hukum Yahudi, 在犹太人的律法里面， itu semua sesuai dengan hukum Taurat. 完全跟这个上帝的律法一样。 Memang ibu-ibu wanita itu memang seolah-olah tanda petik tidak terlalu diperhatikan. 是的，做妇女的看起来是不受尊重， Tapi saudara kalau belajar Alkitab dengan baik, 可是我们好好学习圣经的真理， sebetulnya Alkitab tidak begitu. 圣经不是这样的看待， Hanya orang Yahudinya yang menafsirkannya begitu. 那是犹太人自己这样解释， Sehingga orang Yahudi dalam budayanya tidak menghargai wanita. 以至于他们在他们的文化里面，犹太人不尊重妇女。 Itu waktu doa kemarin saya katakan, saudara memang dalam aturannya wanita di dalam bait Allah, saudara mereka nggak boleh paling depan itu laki-laki. 那么在圣殿里面，我们他们敬拜呢，妇女就被列在后方，那么男人在前方。 Jadi di halaman paling depan itu laki-laki 最前面是男人， dekat dengan ruang kudus. 靠近这个圣所。 Lalu wanita itu di kelompok kedua bagian luar. 那么妇女呢就列在后面， Itu wanita Yahudi. 那是犹太的妇女。 Lalu orang non-Yahudi yang beragama Yahudi itu bahkan lebih di luar lagi. 那么外邦人他们信奉犹太教的又列在更后面， Itulah aturan budaya. 那是文化的安排。 Kayak itu saudara, kita sudah diajar berulang kali. Budaya yang tidak sesuai firman, jangan kita ikuti. 所以呢，不合乎圣经真理的文化传统呢，我们不要跟随。 Nah saudara, kita kembali lagi kepada peranan wanita. 那我们回到妇女的角色， Saudara, sebetulnya di dalam Yahudi, saudara, wanita-wanita itu diharapkan untuk betul-betul bisa mengurus rumah tangga dengan baik. 那犹太人他们要求妇女能够好好管理家庭， Karena itu dalam beberapa aturan, termasuk harus mendidik anak mereka dengan 也 baik. 包括教育孩子的事情上。 Walaupun dalam budayanya memang kadang-kala, kalau gitu wanita ndak usah belajar. Gitu. 虽然在文化上，他们认为妇女不需要学习， Tapi itu salah. 这是错误的。 Karena wanita pun diminta untuk belajar firman juga. 因为犹太妇女也必须学习真理。 Karena Shema Israel itu juga diperuntukkan kepada wanita-wanita. 因为以色列人的这个诫命也是属于
妇女们的。 Sehingga saudara, ibu-ibu yang punya anak itu bagaimana mereka mengasuh merawat anaknya. 那么让这些妇女们懂得怎样来管教、教育他们的孩子。 Mengapa Musa sebelum ditaruh di mana keranjang untuk dialirkan di sungai Nil, dia diasuh dulu sama mamanya. 那我们看这个摩西，他们还没有放到这个篮子放在尼罗河的时候呢，先接受他母亲的教导。 Tanda petik seolah-olah pada waktu itu dalam Musa waktu bayi sudah tanda petik diajar oleh ibunya. 那就是说，摩西在婴孩的时候已经接受母亲的教导。 Mengapa Hana yang akhirnya mempersembahkan anaknya Samuel untuk Tuhan? 汉娜把她的孩子撒母耳奉献给上帝。 Sebelumnya berkata, saya akan merawat anak ini, mendidik ini. Nanti setelah dia disapih, saya akan berikan untuk melayani Tuhan. 那汉娜说呢，我先看管教养这个孩子，等到他端来了以后呢，我就把他献上。 Jadi saudara, ibu pun berperan penting untuk mendidik anak. 做母亲的，她也扮演重要的角色。 Namun ingat, bapaknya pun berperan penting untuk mendidik 那么 anak. 做父亲的更为重要。 Sehingga saudara dua-duanya berperan untuk mendidik anak. 所以呢，父母两个人在教育的孩子上都有重要的角色。 Mengapa anak butuh bimbingan 为什 keduanya? 么孩子们需要父母的教 Supaya 导， anak itu belajar 让孩子们能够学习， bagaimana sifat ibu yang nantinya melihat sifat-sifat wanita. 那么让他看到母亲的本性。 Bagaimana melihat ayah, nanti anaknya bisa melihat sifat-sifat pria. 他也看到父亲的本性，身为男人， Sehingga anak itu bisa komplit untuk mengerti mana pria dan mana wanita. 让在成长的过程当中，这个孩子可以明白男人和女人的分量。 Kasihan anak-anak yang cuma dididik hanya dari satu pihak. 那些只有单亲家庭的孩子是非常可怜的。 Kalau hanya mamanya yang memperhatikan dia, 若是单单母亲来关怀， dia hanya mengerti konsep manusia itu hanya seperti wanita. 他只能够领悟到这个母性的心态。 Mungkin nanti dia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. 很多时候他就不能果断的做决定， Karena dia hanya melihat dari segi wanita. 因为他从妇女的这个角度来看事情。 Kasihan juga anak kalau melihat hanya dari segi pria. 若是单单在父亲这一方面要教导， Karena dia tidak akan mengerti sisi-sisi kelembutan sebagai seorang manusia. 他也不能感受到做人的温柔。 Saudara ini kasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Anak-anak membutuhkan bimbingan. 小孩子需要这个教导， Sebagaimana janji Tuhan dan perintah Tuhan. 就像主的应许和命令一样。 Jikalau kita membimbing dan mendidik anak kita dengan sungguh-sungguh, 若是我们真正的引导这个小孩子， semuanya tidak akan sia-sia. 那么一切都不会突然的。 Saya ingat kepada perkataan dari Amsal. 箴言里面有一句话说， Jikalau anak-anak itu sudah dididik dari sejak mudanya, 教养孩子从年幼开始， maka dia tidak akan terhilang di masa tuanya. 那么到老的时候他也不会走失。 Dan di sini saya teringat siapa, saudara? Agustinus. 那我们要回想到这个奥古斯丁， Saudara, mamanya sungguh-sungguh saleh sekali. 那么他的母亲是一个非常圣贤的妇女， Tapi saudara suaminya brengsek. 但是呢，她的丈夫是不好的， Sehingga saudara anaknya Agustinus ini ikut dengan ikut
tidak baiknya seperti papanya. 那么这个奥古斯丁呢，从小就跟随父亲的模样。 Dia hanya bisa berdoa dengan tangisan kepada 那么 Tuhan. 做母亲的只能够天天为他流泪祷告。 Suatu ketika didengar oleh hamba Tuhan atau pendetanya di gereja. 有一天，教会的牧师听到他的祷告， Ada tangisan dari seorang ibu. 那这母亲的流泪祷告， Lalu dihampiri ibu itu. 那么这个牧者就亲近这个母 Ya, 亲， didatangi, kenapa ibu? 要问他为什么呢？ Kenapa menangis? 为什么你在那边爱哭？ Saya mendoakan anak saya ini. 他说：“我为我的孩子祷告， Anak saya sangat pintar, 我的孩子很聪明， tapi kok demikian? 但是为什么这么坏？” Akhirnya hamba Tuhan itu berkata, 那么这个神的仆人告诉他， anak yang didoakan dengan cucuran air mata 我们用眼泪为孩子祷告， tidak akan binasa. 他不会灭亡的。 Monica mendapatkan kekuatan. 那么这个做母亲的叫莫妮卡，她得着力量， Dia terus berdoa. 她继续祷告。 Dan akhirnya Agustinus bisa bertobat. 结果呢，奥古斯丁他能够悔改。 Pendeta kalau debat sama Agustin banyak kalahnya, saudara. 但是这个牧师跟奥古斯丁这个辩驳很多是失 Banyak 败的， kalahnya. Karena terlalu pinter. 因为这个奥古斯丁非常的聪明， Tapi dia bisa bertobat hanya oleh satu peristiwa yang unik sekali. 他能够悔改是因为一件很奇特的事情， Seolah-olah ada permainan anak-anak. 就好像有小孩子在那边玩耍， Ambil dan bacalah, ambil dan bacalah, 你去拿吧，你去读吧， ambil dan bacalah. 你去拿，你去读吧。 Orang dulu memang begitu sudah. Harus membaca, ambil baca ya. 过 Arti 去学，然后就这样教导孩子们。 hanya dia mengambil dan membaca Alkitab. 后来呢，他就回去来读圣经。 Pas dia buka ketemu kitab Roma. 当他打开圣经的时候，翻到罗马书， Jangan selalu hidup di dalam kegelapan. 不要在黑暗中生活。 Ayatnya saya agak lupa, saudara. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， anak itu membutuhkan bimbingan. 这个孩子们需要人教导， Sebisa mungkin orang tuanya komplit. 但愿父母都齐全的教导， Usahakanlah dengan sungguh-sungguh. 我们真正的努力。 Baik sebagai papa maupun sebagai mama, didiklah dengan sungguh-sungguh. 做父亲的也好，做妈妈的也好，同心来教导孩子。 Suatu hari seorang laki-laki membawa anaknya laki-laki kepada seorang yang bernama James Garfield. 有一个男人带着他的男孩子来见这个 James Garfield， Dia adalah seorang guru besar di sebuah college. 他是一个大学里面很出名的老师。 Lalu dia ngomong demikian. 他说 Guru tolong ya didik anak saya ini. 老师，请你帮忙教导这个孩子， Tolong kasih kursus singkat. 给他有一个这个速成班。 Karena anak saya ini memang tidak pernah mengambil pendidikan yang lama. 因为我的孩子从来没有经历过很长久的教导， Dia ingin pendidikannya itu selalu singkat-singkat. 他需要很简短的教育， Seolah-olah dia bisa menangkap ilmu itu dengan cepat. 他可以很快速的明白。 Oh begitu ya? 哦，是这样吗？ Wah, Garfield ini mau menjawab apa kepada orang tua 那 ini? 么这个 Garfield 他应该怎么回答这个做爸爸的呢？ Karena papanya pengen anak ini ngambil kursus singkat. 因为做爸爸的愿意让孩子进入这个快速班。 Oh begitu ya? 哦，老师们就说 Akhirnya Garfield mengatakan demikian. 他怎么说回答呢？ Semuanya tergantung pada keinginanmu. 这完全看你的意念， Mau jadi seperti apa anakmu ini nanti? 你要这个孩子成为怎样的一个人呢？ Tuhan menciptakan setiap tumbuh-tumbuhan. 上帝创造这个植物，
Setiap tumbuh-tumbuhan itu ada masa-masanya 有 sendiri. 它的成长的过程。 Kalau pohon ek 比如说有一种树， itu butuh 100 tahun untuk menjadi pohon yang tinggi besar 需要 menjulang ke 100 atas. 年的时间成为一个宏伟雄壮的一棵树。 Tapi kamu bisa lihat 那你可以看到， labu. 这冬瓜 Labu cuma perlu waktu 2 bulan. 只要2个月的时间， Kamu mau jadi anakmu seperti apa? 你要你的孩子成为怎样的人呢？ Sekarang banyak kursus singkat. 那今天有很多的速成班， Ya jadilah orang yang singkat-singkat. 那你就成为一个简单的一个人。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pendidikan itu bukan butuh waktu singkat. 这个做教导的是这个长远的计划。 Bahkan seumur hidup kita pun harus terus dididik oleh 我们 Tuhan. 的一生也需要上帝的教导。 Sampai kita usia sudah lanjut pun tetap perlu dididik oleh Tuhan. 到了年长的时候，我们还需要上帝的教导。 Orang yang merasa dirinya tidak perlu belajar lagi, 若是愚人觉得不需要再学习， dia sudah berhenti di situ. 就说明他已经停止了， Dia sudah berhenti di situ. 他已经在那边停止了。 Tapi sudah di hadapan Tuhan kita tidak begitu. 但在上帝面前，我们并不是这样， Karena Tuhan masih akan terus mendidik kita. 因为上帝不断的塑 Supaya 造 kita 我们， menjadi semakin sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki, 让我 bukan? 们经历像上帝所要的那样完全。 Itulah mengapa akhirnya Tuhan menerima anak-anak itu. 所以呢，主耶稣就接受这个小孩子， Sehingga anak-anak itu diberkati oleh 以 Tuhan. 至于他为小孩子们祝福。 Karena itulah sudah Paulus sangat menghargai Timotius. 那保罗非常尊重提摩太， Dia tahu bagaimana neneknya Lois dan ibunya Eunike. 他知道他的这个祖母罗伊，还有他的母亲与尼吉， Bagaimana iman itu boleh tanda petik saudara, lewat pendidikan itu boleh dikaruniakan sampai kepada Timotius. 让他们的信心借着教导承传到提摩太身上。 Kiranya firman Tuhan ini menolong kita 愿主的话可以帮助我们， menghargai anak-anak, 让我们也尊重小孩子， anak-anak yang Tuhan karuniakan di dalam 上帝 kehidupan 给我 kita. 们的孩子们， Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Berkatilah firman-Mu ya Bapa, 天父，求你赐福你的话， berikan kekuatan kepada kami 也 semua 给我们每一个人有力量， mengerti kebenaran firman 让 ini 我们 dengan 明 baik, 白你的真理， sehingga firman ini tidak sia-sia, 让你的话语不突然过去， tertanam dan bertumbuh dalam 可以 pengertian 种着 kami 在我们心田里面，也可以不断的成长， dan kami lakukan dalam kehidupan 也在 kami. 生活中我们遵行。 Terima kasih ya Bapa, 天父，我们感谢你， berkatilah kami semua. 赐福我们每一个人。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus 我 kami 靠耶稣 berdoa. 基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan masuki perjamuan kudus. 接下来我们要一起